Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Dilela Kadir dalam Berita Pagi edisi 1 Jun. Majikan kini dibenarkan membuat tuntutan subsidi bagi saringan COVID-19 untuk pekerja yang mencarum dengan perkeso sebanyak RM150 berkuat kuasa hari ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, kementerian melalui perkeso menyediakan subsidi kepada majikan yang menjalankan ujian COVID-19 terhadap pekerja menerusi perluasan skop program saringan prihatin PSP. Beliau dalam satu kenyataan memaklumkan program subsidi itu akan menggunakan peruntukan dana sebanyak RM200 juta yang telah diluluskan perkeso sebelum ini. Sehubungan itu, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Kementerian Kerja Raya bersetuju supaya skop PSP perkeso diperluas dengan menambah bilangan penyedia perkhidmatan saringan COVID-19. Jelasnya, majikan boleh menghantar pekerja menjalani saringan di mana-mana klinik atau hospital yang diluluskan oleh KKM. Selaras dengan matlamat kerajaan untuk menjalankan saringan secara bersasar, pekerja asing dalam sektor pembinaan dan perkhidmatan kawalan keselamatan di Selangor dan Kuala Lumpur akan diberi keutamaan menjalani ujian saringan COVID-19. Datuk Seri M. Saravanan memaklumkan bagi pekerja yang tidak termasuk dalam golongan sasar tersebut, kos saringan perlu ditanggung majikan sebagai kesinambungan kepada usaha pencegahan jangkitan COVID-19 dalam kalangan semua pekerja. Operator bekalan air dikehendaki membuat penyelarasan bil pada akaun pengguna mengikut ketetapan kaedah pengiraan bil air sepanjang pelaksanaan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Penyelarasan ini dikeluarkan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN berikutan aduan peningkatan bil air semasa PKP. SPAN dalam kenyataannya memaklumkan pengguna diminta untuk menjelaskan bil air masing-masing dan jika terdapat lebihan caj setelah penyelarasan dibuat, ia akan direkodkan dalam akaun pengguna untuk bulan seterusnya. Bagaimanapun, sekiranya pengguna merasakan bahawa caj yang dikenakan adalah tidak munasabah dan memerlukan penjelasan lebih terperinci, pengguna dinasihatkan menghubungi operator air masing-masing atau mengemukakan aduan ke aduan@span.gov.my. SPAN juga menjelaskan secara amnya pengguna domestik menggunakan air lebih banyak daripada biasa semasa tempoh PKP. Ini berpunca daripada aktiviti rutin yang tertumpu di kediaman masing-masing. Sementara itu, pihak pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad, Air Selangor memberitahu mulai hari ini pihaknya akan melaksanakan garis panduan yang dikeluarkan SPAN tersebut. Dalam satu kenyataan, Air Selangor memaklumkan berdasarkan garis panduan SPAN, bacaan penggunaan air sebenar di premis pengguna akan diprorata kepada bulan-bulan di mana bil air adalah discharge secara anggaran. Bil sebenar yang telah dikeluarkan sebelum garis panduan SPAN dilaksanakan akan diselaraskan dalam bil air pengguna pada bulan berikutnya. Air Selangor menjangkakan bahawa pelarasan ini akan selesai disempurnakan pada Julai 2020 kerana kitaran bil lengkap akan mengambil masa selama sebulan. Mekanisme pengiraan bil yang baru ini akan dikongsi di laman sosial Air Selangor untuk maklumat yang lebih jelas. Sebarang pertanyaan lanjut, pengguna boleh hubungi di talian 15300, WhatsApp, media sosial, aplikasi serta email Air Selangor. Sebuah premis makanan di kawasan Seberang Perai diarah tutup 7 hari kerana beroperasi tanpa mematuhi prosedur operasi standard SOP. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, ACP Nur Zaini Muhammad Noor berkata serbuan dibuat ke atas premis berkenaan setelah mendapat aduan orang awam. Premis itu dikatakan beroperasi tanpa mematuhi penjarakan sosial apabila membenarkan pelanggan memasuki premis pada jumlah lebih 150 orang dalam satu masa. Jelasnya, selain tidak mematuhi SOP, premis tersebut juga beroperasi dengan lesen tamat tempoh. Tindakan telah akan diambil oleh pihak Madis Bandaraya Seberang Perai dan dalam pemantauan pihak Jabatan Kesihatan juga dapati premis ini tidak mengamalkan penjarakan sosial seperti mana yang telah ditetapkan dalam SOP.
So tindakan kita akan ambil tindakan compound ke atas tuan punya premis ni. Selain daripada itu, daripada tindakan daripada Jabatan Kesihatan, saya difahamkan premis ni akan ditutup selama 7 hari untuk tuan punya premis ni untuk comply kepada SOP yang telah ditetapkan. So lain-lain pelanggan kita telah arahkan mereka keluar. Dalam serbuan tersebut, 3 kompaun dikeluarkan Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP, iaitu menjalankan perniagaan tanpa lesen, iklan tanpa lesen serta mempamerkan iklan tanpa bahasa Melayu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP mengeluarkan kompaun RM205,000 hasil pemeriksaan ke atas 22,852 premis di seluruh negara. Kompaun tersebut dikenakan kepada peniaga borong dan runcit sepanjang tempoh pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan bermula 20 Mei hingga semalam. Ia melibatkan perayaan Hari Raya Puasa, Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Menurut Timbalan Menteri Datuk Rosul Wahid, jumlah kompaun itu membabitkan barangan kawalan seperti ayam, telur dan sayur-sayuran yang dijual melebihi harga siling ditetapkan. Dan juga kita telah merampah barang bernilai lebih daripada RM12,000. Jadi itulah yang telah diambil oleh kerajaan, tindakan untuk menjamin harga maksima, menjamin pengguna tidak tertipu dan untuk memastikan bahawa barang-barang yang penting sepanjang musim perayaan ini tidak diambil kesempatan oleh peniaga untuk mengauk keuntungan yang lebih. Bagaimanapun, beliau mengakui jumlah kesalahan kompaun direkodkan adalah rendah dan ini sesuatu yang positif menunjukkan para peniaga kini lebih patuh dan berhemah dalam menjalankan perniagaan. Datuk Rosul berkata demikian selepas bersama pengarah KPDN HEP Negeri Saharudin Matkia melakukan lawatan serta tinjauan di Pasar Payang 2, Kuala Terengganu. Cuba langgar sekatan polis dan bertindak agresif. Itu yang dilakukan seorang lelaki warga emas berusia 64 tahun dekat sekatan jalan raya di persiaran Queens Bay Bayan Lepas, Pulau Pinang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Barat Daya, Superintenden A. Anbalagan, hasil siasatan mendapati lelaki tersebut bertindak sedemikian kerana memandu di bawah pengaruh alkohol. Yang mana sebelum pada sekatan jalan raya, pihak polis cuba menahan untuk memeriksa dan beliau telah cuba melanggar dan masuk ke kawasan jalan besar dan tempuh di sekatan jalan raya, dan kita telah dapat menahan lelaki tersebut dan hasil pemeriksaan didapati lelaki tersebut mempunyai kandungan alkohol yang tinggi dan dalam keadaan mabuk. Kes disiasat mengikut Seksyen 45 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987 kerana memandu dalam keadaan mabuk dan Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang pejabat awam melakukan tugas. Sementara itu, dalam perkembangan lain, 42 individu ditahan di kawasan persisiran pantai Seagate Bayan Lepas kerana berhimpun dan melakukan aktiviti sosial atau riadah. Pemanduan di bawah pengaruh alkohol 13 kali lebih berisiko mengundang kemalangan berbanding bebas pengaruh alkohol. Bagi menangani peningkatan kes pemandu mabuk, Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS menyokong sepenuhnya usaha menurunkan paras kandungan alkohol di dalam badan selari cadangan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. WHO menyarankan paras alkohol ditetapkan pada 0.05 berbanding 0.08 di Malaysia. MIROS memang mengesyorkan agar kerajaan menetapkan semula had kandungan alkohol yang ditetapkan untuk pemandu seperti mana WHO tadi, dan dengan itu kita akan dapat tahap yang sama seperti mana negara luar buat dan kita boleh bandingkan nanti pencapaian setelah kita tukar akta tersebut. Selain itu, pengguna jalan raya diingatkan sentiasa menggunakan peralatan keselamatan ketika berada di jalan raya. SOP Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat bagi pengangkutan awam.
guna pelitup hidung dan mulut ketika menaiki pengangkutan awam. Amalkan penjarakan sosial dengan jarak selamat sekurang-kurangnya 1 meter ketika berbaris. Amalkan penggunaan cecair pembasmi kuman untuk kebersihan. Kerajaan memberi kelonggaran rentas negeri bagi urusan kecemasan dan pekerjaan bermula hari ini. Kebenaran itu juga melibatkan pasangan suami isteri yang tinggal berjauhan. Langkah tersebut disambut baik pakar psikologi klinikal Jabatan Psikologi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Jamilah Hanum. Jelasnya dalam mendepani pandemik COVID-19, setiap perhubungan penting bagi memastikan psikologi manusia terpelihara. Ada orang yang boleh adjust dengan cepat. Ada orang boleh adapt dengan cepat. Tapi ada juga orang yang terkesan lebih banyak ketika COVID-19 ini. Apatah lagi larangan merentas negeri yang menyebabkan seseorang itu terhalang untuk berjumpa dengan orang yang tersayang. Tak kisahlah sama ada suami isteri, mak dan ayah, ibu bapa dan anak-anak. Ya. Jadi reaksi-reaksi yang pelbagai muncul masa COVID-19 ni. Selain itu, bagi golongan bujang yang terpisah dari keluarga, disaran terus berhubung dengan insan tersayang dengan segala medium yang ada. Kalau ada rasa yang tak selesa, kalau ada rasa emosi itu terganggu, cari orang yang sesuai untuk kita luahkan dan cuba lakukan aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan diri, yang boleh mendatangkan kegembiraan, seperti melakukan hobi kita, ataupun hobi-hobi yang baru yang tak dapat nak dibuat sebelum ni. Bagi pasangan yang terkandas sejak Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, melihat kelonggaran berkenaan adalah wajar. Saya merentah negeri daripada Kelantan ke Perak dengan mengikut SOP dan peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Apabila kerajaan umumkan kelonggaran untuk suami isteri bergerak, saya rasa ini satu keputusan yang telah diteliti dengan baik, memandangkan kes terbaru yang diumumkan oleh Kementerian Kesihatan makin berkurang, dan inilah masa yang terbaik untuk suami isteri ataupun rakyat untuk bergerak mengikut SOP yang telah ditetapkan. Alhamdulillah, hari ini saya telah diberikan kebenaran oleh pihak PDRM untuk merentas negeri setelah hampir 3 bulan saya terkandas di rumah ayah saya di Besut. Jadi saya nak mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak PDRM sebab telah meluluskan permohonan saya ini untuk saya pulang ke rumah saya di atas arahan guru-guru supaya berada di pusat perkhidmatan. Di Kelantan, sampel ujian saringan COVID-19 terhadap 1,800 individu yang melakukan rentas negeri masuk ke negeri itu sebelum sambutan Aidilfitri lalu negatif. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Zaini Husin berkata, pengambilan sampel berkenaan dibuat di Sekatan Jalan Raya SJR di Sempadan Negeri dan Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra LTSIP selama 3 hari bermula 21 Mei lepas. Jadi inilah surveillance yang kita buat. Tapi setakat yang kita laksanakan, sampel yang diambil semuanya negatif. So secara kita rasakan bahawa dengan semua yang negatif ini, kita rasakan tidak berlaku penularan rentas negeri daripada mereka yang masuk daripada luar daripada Kelantan. Dalam perkembangan sama, Datuk Dr. Zaini memaklumkan ujian saringan turut dilakukan terhadap lebih 50 pendatang asing tanpa izin parti di depo tahanan Tanah Merah dan penjara Pengkalan Cepa. Keputusan diperoleh juga adalah negatif.
Namun pihaknya akan meneruskan proses pengambilan sampel setiap kali berlaku kemasukan parti ke depo tahanan dan penjara. Beliau ditemui media selepas menghadiri mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja Keselamatan Negeri JKKN khas yang dipengerusikan oleh Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob. Mengulas perkembangan wanita mengandung yang positif COVID-19 di Kuala Krai, beliau berkata pesakit masih menerima rawatan seperti biasa. Ujian saringan ke atas 30 kontak rapat wanita tersebut sama ada yang tinggal di Kuala Krai dan Ampang, Selangor didapati negatif. Sambutan Hari Gawai hanya dibenarkan untuk hari ini sahaja. Menurut Menteri Kanan Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kebenaran sambutan melibatkan 20 orang ahli keluarga atau jiran terdekat. Penularan COVID-19 telah mengubah cara persiapan dan sambutan perayaan. Masyarakat perlu menyesuaikan diri kepada norma baharu bagi mengelak risiko jangkitan pandemik selain mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan menyambut perayaan itu. Hari Gawai Daya udah datai tahun tu. Surabaya, aku beri jako selamat kita ingin tu Hari Gawai tahun 2020 tu. Aku ngarap ke gawai kita tahun tu ya ke lain ke hari biasa laban kita benung belaban ngo penyakit wabak COVID-19 tu kita kena cara baru kumayura norma baru artinya tajak kita bergawai kita rami bekas lama dan kita mesti berhati-hati mesti berjaga-jaga awak ke kita sama-sama boleh ngelaban penyakit COVID tu. Gawai mekitai, rami mekitai, berselamat mekitai, menerima tahun baru bangsa kita Dayak. Tang kita berjaga-jaga, jaga kesihatan. Selamat Gawai Dayak. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, celap lidap, tuan menua. Sehingga tengah hari semalam, Kementerian Kesihatan melaporkan 3 kluster baharu membabitkan warga asing di 2 daerah di Pahang iaitu Bera dan Maran. Kluster Ladang di Bera mencatatkan 7 kes positif. Kluster Kilang Papan di Maran pula 6 kes dan syarikat pembinaan di Maran dengan 2 kes. 3 kluster yang dikesan di Pahang ialah sebahagian daripada tindakan pejabat kesihatan iaitu untuk melaksanakan surveillance ataupun pensampelan secara rawak. Jadi kita melaksanakan pensampelan dan kita dapati ada yang positif. Jadi bila dah positif tu kita akan terus melaksanakan tindakan kita active case detection dan mana yang positif kita asingkan, yang negatif kita akan kuarantinkan untuk tempoh 14 hari. Tindakan pengesanan kontak rapat individu positif wabak tersebut turut giat dijalankan. Perkembangan positif kes COVID-19, penyusutan kes harian COVID-19 di negara berikutan tahap kepatuhan rakyat yang tinggi terhadap prosedur operasi standard SOP sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Demikian menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Kementerian Kesihatan kini memberi fokus kepada kepatuhan SOP oleh warga asing. Sekarang ini kementerian tengah melihat kepada data dan fakta yang kita ada dan daripada pemodelan ataupun data-data yang kita dapati ialah kita dapati rakyat Malaysia patuh kepada SOP. Jadi kalau rakyat Malaysia patuh kepada SOP dan jadi jangkaan kita mungkin dapat mengurangkan ataupun memutuskan jangkitan COVID-19 di kalangan masyarakat kita ataupun di negara kita. Dalam pada itu, selaras dengan penurunan kes positif, lebih banyak sektor ekonomi tempatan akan diberi kelonggaran beroperasi semula.
Tiada lagi kelonggaran kepada pendatang asing tanpa izin parti melakukan ujian saringan COVID-19 tanpa dokumen perjalanan yang sah. Mereka yang diberi kelonggaran untuk tampil melakukan ujian kesihatan selama 2 bulan namun tidak berbuat demikian sepanjang tempoh tersebut. Berikutan itu, pihak berkuasa kini giat memburu dan menahan parti yang berada di dalam negara. Apabila kita timbul isu terdapat parti yang positif, apabila kita membuat PKPD, maka kita offer mereka supaya keluar. Saya sendiri sewaktu PC membuat pengumuman supaya mereka dibenarkan walaupun tanpa dokumen untuk membuat saringan. Tetapi tidak ada parti yang keluar ketika itu dan seterusnya. Jadi tawaran, bukan pengampunan, tawaran untuk memeriksa mereka tanpa dokumen itu kita kira telah pun tamat. Jadi tindakan Jabatan Immigration adalah mencari parti-parti ini seperti biasalah, gerakan-gerakan seperti biasa, iaitu untuk mencari dan menangkap parti ini diteruskan. Parti yang ditahan akan menjalani saringan kesihatan dengan kes positif akan dihantar ke Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang MIPS. Jika negatif, parti akan ditahan di depo tahanan imigresen sebelum dihantar pulang ke negara asal. Aplikasi MySejahtera menambah perkhidmatan MySejahtera Check-in bagi proses pendaftaran dan pengawalan kemasukan pelawat secara berstruktur. Kemudahan tersebut memudahkan pemantauan pelawat yang memasuki sebarang premis seperti pusat perniagaan, tapak pembinaan, pejabat dan sebagainya. MySejahtera Check-in boleh mula digunakan esok, dapat membantu kerajaan dari aspek pengawasan COVID-19 dan membuat penilaian kesihatan kediri. Sehingga 29 Mei 2020, aplikasi MySejahtera sudah mencatat 770,216 pendaftaran dan 929,276 penilaian kesihatan. Aplikasi MySejahtera memberikan kemudahan untuk yang pertamanya membantu kerajaan di dalam usaha memutuskan rantaian jangkitan seterusnya menangani wabak COVID-19. Yang kedua, membantu individu mengenal pasti tahap kesihatan mereka sepanjang penularan wabak COVID-19 ini. Yang ketiga, membantu individu mendapatkan bantuan kesihatan dan tindakan yang perlu diambil jika dijangkiti COVID-19. Dan seterusnya, membantu individu mengenal pasti hospital dan klinik terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan dan rawatan COVID-19. Orang ramai disaran menggunakan aplikasi MySejahtera bagi meningkatkan lagi usaha menamatkan ancaman COVID-19. Benarlah emas tinggi nilainya bukan semata pada peribahasa tetapi berguna untuk pelaburan. Walaupun harga emas semakin meningkat ketika ini, ia tidak menghalang orang ramai mendapatkan emas sebagai pelaburan selamat terutama ketika ekonomi global berdepan kelembapan kerana COVID-19. Wartawan Hana Adli Nasution Ahmad ada laporannya. beroperasi seperti biasa selepas hampir 2 bulan tertangguh perniagaan. Ya, ini sekarang kurang yang kurang 50% ada. Dulu yang boleh bertahan juga
Sekarang makin kurang. Ada sikit-sikit lah, tak banyak tu. Ya, biasa biar rantai tangan ke dan rantai leher. Sikit-sikit lah, ada sajalah. Bukan banyak orang tu. Orang kurang. Iya, ada dia baru. Itu sebelum ini COVID-19-nya, dia orang buat tu nak jalan untuk itu hari raya yang baru. Walau menyambut Hari Raya dengan serba sederhana, namun bagi peminat emas Wahizah Wahid, dia dan keluarga tetap membeli barangan kemas menjelang Hari Raya setiap tahun. Pendiriannya ia bukan sekadar perhiasan, malah sebagai pelaburan untuk masa hadapan. Baik akak beli emas. Bila akak perlukan duit, at least akak ada emas, dan emas ni adalah sebagai aset yang akak rasa kalau beli tak rugi. Sebab akak pernah jual sebentuk cincin RM480, padahal masa tu akak beli dalam RM380. Bagi Nur Ashimah Abdul Rauh, kesempatan kenaikan harga emas ini diambil untuk menjual barangan perhiasannya sebagai persiapan menyambut Hari Raya. Jelasnya, keuntungan berganda dapat diperoleh pada masa ini yang memberikan lebihan nilai tunai kepada barangan berkenaan ekoran kenaikan harga emas dunia. Jadi hari ni datang, bila tengok seeloknya akak tolak emas tu, ambil duit lah lagi setang, sebab nak beli emas lagi mahal, kena tambah lagi duit kan, lagi banyak. Akak tengok keadaan, kalau emas mahal tu akak tengoklah, tengok macam mana, kalau okey akak belilah. Patutkan. Selain dikenali sebagai pantai peranginan negara, ramai yang tidak mengetahui bahawa Port Dickson merupakan salah satu lubuk emas murah di Negeri Sembilan selain Kuala Pilah. Dan walaupun harga emas dijangka meningkat berbanding sebelum ini, namun ia tetap menjadi pilihan kepada peminatnya menjelang Syawal. Hana Adlina Satun Ahmad, RTM. Bila laporan itu mengakhiri berita pagi, terus amalkan norma baharu dan sama-sama kita patuhi PKP bersyarat. Kepada warga Sarawak, kami warga RTM mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai. Saya Dilela Kadir, Assalamualaikum dan salam hormat.